Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Wah, lain macam salam malam ni Salam Shah Alam. Salam Shah Alam. Yes. Salam Shah Alam tu paling dekat dengan kita lah kot. Betul. Selamat datang ke Podcast Marhain, episod yang ketiga. Dah Alhamdulillah. Dah tiga Dah tiga episod It's a milestone. Ui, macam 300 tu. Macam 300. Tak, kenapa Mi? Walaupun Kenapa? 3 dan orang kata 3 kan. Kenapa saya kata 3 milestone? Sebab kita start dari zero. Ya, betul. Pasal mic ni, pasal audio, pasal video, kita memang tak tahu apa-apa. Betul. Tapi kita bersama-sama, kita belajar sendiri dan buktikan kita boleh sampai ke episod ketiga. Yes. So, Betul. it's a kejayaan yang mikro. Kejayaan yang mikro, tapi still kita kena appreciate. Yes, kita kena celebrate. Dan tiga, paling tiga tau, penting, tiga. Okay, lepas tu paling penting, paling Okay, penting apa dia? Paling penting, terima kasih kepada para pendengar dan penonton yang mendengar sampai ke episod ketiga. Yes, Terima betul. kasih. Terima kasih banyak-banyak. Tepukan untuk anda. Dengar Buat dia sikit. Dengar tak? Dengar Okey, tak? dengar. Okey, pada podcast kali ini kita akan membincangkan masalah-masalah di Shah Alam. Masalah di Shah Alam Masalah-masalah di Shah Alam, dia macam retorik. Dan macam retorik, tapi saya rasa ada benda yang kita nak highlight lah. Dan diperdengarkan ke dalam media sosial ni, dekat dalam YouTube, kalau anda mendengar, ataupun di Spotify, ataupun di Apple Podcast, ataupun di Google Podcast. Yes. So dalam banyak-banyak medium ni, kalau kita nak highlight, dan juga kita ada beri cadangan lah. Sedikit cadangan macam mana nak selesaikan. Okay. Betul. Sebelum kita masuk ke dalam masalah Shah Alam, Okey. apa perkembangan kita pada minggu ni? Sebab itu yang untuk penting. para pendengar, kita ni jumpa seminggu sekali sekali. apabila nak buat podcast. Yes. Biasanya kita jumpa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kita lepak biasa. Yes. Tapi kali ni kita podcastkan terus lepak biasa kita. Betul. Ni. Yes. Kan? Kita Apa jadi perkembangan? rutin. Apa perkembangan Is? Jimmy. Is. Itulah minggu, walaupun baru seminggu kan, tapi itulah mungkin sekarang ni musim batuk. So daripada wife saya, anak saya, mak ayah saya, dia lepas seorang settle, seorang lagi ni kan affected. Dah lah bukan batuk-batuk saja, mungkin disebabkan kering dan kahak. Okey. Jadi termuntah-muntah lagi anak saya kan. Hmm. So hektik lah. Saya alhamdulillah saya okey. Cumanya Anak awak bertahun? nak masuk 2 tahun. Alhamdulillah. So itulah bila kadang-kadang budak kecil ni, bila Okey. dia orang batuk-batuk tengah malam kan, dia macam tak cukup nafas tau. Kita risau tu. Itu yang saya tak boleh nak tidur tu. So bawa pergi klinik ke Saya macam bawa mana? pergi klinik dah. Saya rasa dah lebih 3 kali dah bawa pergi klinik kan, over the Okay. span of 1 week plus ni kan. Tapi masih ada lagi batuk dan masih lagi muntah lah. Saya tak tahu apa nak buat lah ni kan. So itulah. Bagaimana dengan gym awak? Adakah awak dapat lagi meneruskan? Masih alhamdulillah masih konsisten. Tahniah Is. Okey, itulah. Daripada tak ada langsung macam Saya sebenarnya bila pergi gym ni kan, saya record. Okay. Saya buat record berat dan juga saya ada record training saya. Tapi kita tak tunjuk lagi lah sebab kita tak nak benda tu orang kata terhapus tengah jalan. Yes. So mungkin lepas kita dapat certain result, contoh tiba-tiba saya sadar ke, barulah kita nak flaunt, boleh kan? So kita flag lah. Mungkin lepas pada tu bolehlah keluarkan ubat kurus ke sebagainya kan. Biasa nak menipu orang. Tak, kepada sesiapa pendengar yang nak ingin membantu kami untuk menuruskan badan, boleh komen di bawah. Setuju. Okey Is, alhamdulillah anak awak pun semakin sihat, awak pun semakin sihat, keluarga. Penyakit-penyakit ni memang macam ni lah musim-musim hujan apa semua ni kan. Ya. Oh, dah kenapa beratur nak bayar tu? Ya tu, asal ramai tak tiba-tiba? Ya, kedai Malam mamak ni ramai Ramai, Saya perasan malam ni ramai. Orang dah gaji ke? betul kan? lah. Orang government dah gaji, tapi Ini adalah orang yang berbeza. berbeza. Itulah, biasanya kat mamak kita ni, kalau untuk pengetahuan para pendengar dan penonton, dia selalunya syahdu je kat sini kan. Syahdu, tenang-tenang. Tenang-tenang aja sini. Tapi kali ni heboh. Okey, tak apalah. Tunggu rezeki kepada kedai mamak ni hari ni kan. Tak, aku ingat dia datang nak tengok podcast kita. Rupanya lagi kaunter bayar. Cik. Okey Mi, apa awak punya perkembangan? Perkembangan minggu ni tak ada apa, saya macam biasalah, rutin kan, macam tu. Kalau podcast sebelum ni pun saya cakap saya kerja fleksibel macam tu. So sama, tak ada apa yang berlaku sangat pun. Cuma itulah saya 2-3 hari ni macam Is cakap, saya sebenarnya tak berapa sihat. Okey. Sebenarnya tak berapa sihat. Dia macam rasa nak demam, Tapi tak demam. Mungkin sebab saya mungkin sebab hujan lah. Hujan. Saya kan naik motor. Betul. So kadang-kadang kita balik kerja kena hujan apa semua macam tu. Jadi
kadang-kadang malam badan tak sedap macam tu. So esok pun kita kena bangun buat kerja juga. Betul. Saya kurang rehat lah saya rasa. Oh, agak kurang rehat pada Kurang rehat lah. dengan keadaan cuaca yang sekarang kerap hujan pada waktu petang kan. Waktu petang, lepas tu kadang-kadang dia tak menentu kan. Tu saya memang very interesting. Saya baca berita di Bali. Okay. Sebenarnya kat sana darurat. Darurat sebab apa? Kemarau. Dan ada kebakaran hutan lah sikit-sikit. Oh. Dan kawan rakan saya dekat Indonesia kata kat sana Pulau Jawa, Jakarta, Bandung tak hujan. Alamak. So kita kat sini Hujan. Kita kat sini hari-hari hujan kan. Hari-hari hujan. Hari-hari. So itulah apa kita harapkan cuaca ni tak mengakibatkan kecelakaan lah kepada orang apa semua kan. Biasa musim terhujung ni macam-macam kan boleh jadi kan. Betul. Dan kita risau hujan ni boleh mengakibatkan banjir. Betul tak? Betul. Okey, so sebab dia kalau kepada rakyat Shah Alam, di Shah Alam memang tahu pada hujung tahun ni memang satu yang bukan dinantikan, satu yang dikhawatiri kan. Betul. Jadi semua orang pun macam berjaga-jaga macam tu. Betul. Okey, kita mulakan dengan masalah di Shah Alam ni dengan Jimmy lah. Masalah di Shah Alam. Dia bukan masalah retorik lah. Bukan dia masalah yang betul-betul apa yang rakyat Shah Alam hadapi macam tu lah. Yang betul-betul lah, yang menggusarkan lah. Rakyat daripada sudut kacamata rakyat dan perlu diberi perhatian. Apa dia ni? Saya berpendapat sebenarnya Shah Alam ni bagi saya tak ada masalah yang besar. Okey. Bagi tak ada masalah yang besar dan masalah di Shah Alam ni kebiasaannya di bandar-bandar lain pun ada juga masalah yang sama. Cuma yang saya nak tekankan is pasal banjir lah. Banjir. Tahun 2021 sebenarnya Shah Alam mengalami banjir yang teruk. Kalau ingat lagi tahun 2021 hujung tahun macam tu. Siapa tak ingat ni? Kalau tanya rata-rata rakyat Shah Alam pun mesti ingat kan. Betul. Saya nak tambah sikit kat situ. Saya teringat sebab apa? Sebab hari kejadian tu, saya dengan wife saya tengah ambil exam. Saya tengah buat exam untuk master saya. Wife saya tengah buat untuk degree. So sambil tu air dah dekat paras lutut kan. Tak apalah kita buat je kan. So tadi masih ingat waktu tu. Oh, dia punya survival dia tu kan. Demi apa orang kata lengkapkan juga. Masa tu awak dekat mana? Masa tu saya di Kampung Kuantan Kelang, di Parlimen Shah Alam lah. Banjir sebenarnya. Ya, sana banjir. So kalau ikutkan rumah saya dengan rumah parents saya sebelah-sebelah seberang jalan je. Tapi rumah saya masuk ke sampai ke Buku Lali, bukan ke lutut. Tapi di rumah sebelah sana dia sedikit lebih rendah, maka dia sampai ke tengah-tengah antara lutut dan juga Buku Lali itulah. But still masuk air dalam rumah. Still masuk air. Sama ke macam rumah saya ni masa 2021 tu, cerita dia macam ni. Hujan dia macam nak cakap lebat, lepas tu dia shower, lepas tu dia lebat. Selama saya rasa lebih kurang hampir kepada 24 jam. Lebih lah. Lebih. Saya silap saya 3 hari 3 hari. 3 hari. 3 hari ni. Sebenarnya 3 hari. 3 hari. So memang teruskan. Lebat gila hujan. And then malam tu saya di Padang Jawa, di rumah parents saya lah. Saya di Padang Jawa and then air start naik. Start naik sikit. Ramai orang kampung yang air dah start naik sampai Buku Lali masuk kat rumah. So kita pergi kumpul kat surau. Pukul berapa masa tu? Masa tu kita kumpul kat surau pukul 12.30 malam. 12.30 malam. Setelah seharian ni lah hujan ni kan. Masa tu hujan lagi? Masa tu hujan lagi. Masa tu hujan lagi, kita kumpul kat surau. Lala surau tu pun naik air. Betul. Surau tu pun naik air. So kita macam nak pergi mana? Sepanjang awak membesar di Padang Jawa, pernah banjir tak sebelum ni? Tak pernah banjir. Saya membesar di Padang Jawa memang tak pernah banjir. Banjir yang teruk macam ni tak pernah. Sebenarnya saya pun agak terkejut macam mana boleh banjir. Sebab malam kejadian yang katanya esok tu banjir, malam tu saya dan family pergi ke wayang dekat TSR. Kan ada Padang Jawa TSR tu kan. Okey. Betul. IRDK Mall. Saya pergi dengan wife saya, dengan mak ayah saya, dengan adik-beradik saya kan. So saya sedar lepas saya balik tu, saya ingat dalam pukul 12 lebih lah, sebelum pukul 1. Jalan keluar ke TSR nak pergi menuju ke Kampung Kuantan Kelang kan, kita jalan tu kan. Betul. So dia naik air. Tapi memanglah orang kata bagi kita orang mungkin macam naik air sikit kot. So saya redah je lah dengan kereta saya. Tak sangka esok itu memang betul-betul memang tenggelam betul. Yelah, lepas pada tu malam lepas surau tu pun dah naik air apa benda semua.
kita pun tak boleh buat apa. Kita kumpul dekat satu rumah yang tinggi sikit daripada rumah lain. So quite jauh sikit, dalam 100 meter macam tu daripada rumah parents saya. Berapa ramai yang berkumpul kat rumah orang tersebut? Kampung saya sebenarnya bukan Padang Jawa yang Padang Jawa lah. Kampung saya Padang Jawa 2, dia hujung sikit. So kat situ ada dalam 70 biji rumah macam tu. Tapi tak semua orang lah berkumpul. Kebanyakannya kita orang Melayu, karya-karya ni, ahli karya ni, kita kumpul lah kat situ, kat rumah seorang jiran ni lah. So bayangkan dia ada satu rumah batu, tanah lot. So kita semua ramai-ramai kumpul kat rumah dia. Sebab rumah dia je tak kena banjir. Rumah dia tinggi sikit pada orang lain. Okey, faham. Macam tu lah. Sambil tengok perkembangan air naik ni lah. Sambil tengok perkembangan air naik. Sebab masa tu hujan dan air masuk laju, kita tak boleh nak buat apa, kita tak sempat nak selamatkan barang apa semua, memang tak ada. Tapi waktu tu ada tak option untuk awak dan keluarga awak keluar daripada Padang Jawa tu? Tak, sebab Padang Jawa luar dah banjir. Oh, kira awak dah try Kita pula. ada satu jalan je untuk keluar masuk ke kampung kecil saya ni, kan. So daripada kampung kecil ni nak ke kampung besar tu hanya ada satu jalan. And then jalan tu pun dah tenggelam malam tu. Tenggelam tu masa tu, pada waktu tu dah berapa tinggi mana? air? Masa tu kereta dah tak boleh lalu. So kalau kita tak boleh lalu, lebih kurang paras pinggang. Pinggang lah. Pinggang lah. Paras pinggang macam tu lah, dekat luar lah. Dan pada pukul berapa pagi yang dah nampak Padang Jawa ni sebenarnya dah tenggelam banjir? Total dia tenggelam tu sebenarnya daripada pukul 2 pagi. 2 pagi tu dah 2 nampak. pagi sampai ke subuh, orang semua kalang kabut. Oh. Kalang kabut lah. Sebab tak tahu nak selamatkan apa. Kita tak pernah menghadapi banjir. Kita tak expect pun banjir akan seteruk itu. Walaupun saya tak tahu nak klasifikasikan sebagai banjir tu banjir kilat lah kot. Sebab kita duduk kat bandar kan. Kita bukan banjir besar macam di bla-bla Pantai Timur. Betul. Macam tu lah, banjir kilat. Tapi memang sangat-sangat teruk. The whole kampung tu tenggelam. Dan api elektrik masa tu masih disalurkan lagi atau tidak? Api masih lagi disalurkan. Cuma yang saya tahu malam tu di Padang Jawa yang luar tu, Padang Jawa kampung yang besar tu, dia dah matikan elektrik lah. Sebab too dangerous, sangat-sangat bahaya. Tapi Takut ada ranjatan elektrik kot, di kampung saya, kampung kecil saya tu still lagi ada elektrik lah. Pada pengetahuan awak dekat Padang Jawa lah, berapa tinggi air naik? Berapa tinggi air naik? Katakan macam kat rumah awak, dia punya peak maksimum pada waktu kejadian tu kan, dekat rumah awak berapa tinggi, dan tu setahu awak dekat kawasan Padang Jawa berapa tinggi dia naik? Okey, kalau dekat kawasan rumah saya, kawasan rumah saya paling tinggi pun paras pinggang. Okey, ada tempat paras pinggang, tapi ada setengah rumah kan rendah. So kita masuk rumah tu dia jadi paras dada. Macam tu. Tapi di Padang Jawa luar tu memang dia punya tinggi tu setingkat rumah. So tinggal nampak bumbung je yang belah-belah depan Padang Jawa tu. So memang orang Padang Jawa memang panik teruk lah. Memang panik, chaos. Memang tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Kita mengharapkan bantuan. Ada yang pindah kereta, ada yang kereta dah tenggelam tak sempat nak keluar. So macam-macam yang jadi lah malam tu. Sekejap daripada satu malam je. Kampung Kuantan tenggelam berapa tinggi? Dia tak tinggi. Dia memang paras, orang kata antara lutut dan lali tu paling maksimum lah rasanya. Cuma saya ada satu soalan lah. Mungkin soalan ni pelik sikit lah kan. Sebab saya ni ada fobia dengan binatang sikit lah. Okay. Jadi saya duk fikir kalau banjir kilat kan, kalau kita tengok cerita apa krokodil ke apa alligator tu tiba-tiba ada buaya besar ada buaya. Tak ada buaya So far tak ada lah. Tak ada kes-kes macam tu lah. Ada orang nampak ular macam tu je lah. Oh nampak lah juga. Ada lah. Tapi bukan di kampung sebab, saya di kampung. Bukan apa. Sebab biasanya lah kan, saya ingat orang kata lelaki ni kan buaya. Saya tak buaya. Abang tak buaya Tak buaya. Lelaki yang berendam adalah buaya. Okay, so macam tu lah, teruk lah. And then pada malam tu semua mengharapkan bantuan daripada pihak luar. Cumanya yalah, Padang Jawa ni crowded dengan orang. So yang sempat keluar Yang sempat cari hotel dan tinggal di hotel pada malam tu sempat lah. Yang tak sempat macam family saya just tumpang rumah jiran yang tinggi sikit lah. Berapa anggaran kerosakan sebuah rumah? Mungkin kita tak boleh nak tahu setiap rumah kan berbeza kan. Tapi daripada segi rumah awak sendiri ni kan, berapa banyak kerugian anggaran yang telah pun orang kata perlu ditanggung? Kalau macam rumah saya, kereta 2 biji habis. Bukan total loss lah, tapi memang tenggelam lah. Boleh claim? Boleh. Okay. Lepas tu dari segi perabot dan sebagainya, saya anggarkan lebih kurang dalam 15 ke 20 ribu lah kerugian family saya tu. 15 ke 20 ribu. 15 ke 20 ribu termasuk dengan kereta, dengan perabot, barang kat rumah.
termasuk kos nak cuci apa benda balik. Pening kepala. Pendawaian kena buat semula. Apa ni, wiring? Kena buat semula. Kena buat semula. Kalau tidak memang susah. Kereta ada setengah orang dia repair, dia jual dia terus. No, bukan kereta. Maksud saya wiring rumah. Rumah tak ada. Sofa okey. Sofa okey lah. Sofa okey. So kepada para pendengar, dia bukan sebenarnya Padang Jawa, tapi separuh Shah Alam sebenarnya tenggelam. Betul. Kawasan section 13 Batu 3 kena tak? Batu 3 ada yang kena. Kampung kat Batu 3. 17 Section 17 ada juga masuk air. 18 sikit. 19 20 21 kubur. half lah. 22 23 23 Saya macam buffering sikit. buffering 21 apa? Itulah sebab saya pun fikir. Kira ikut sekuen. So 21 saya betul start kan. 21 siapa kawan kat situ. Air pun dah memang tenggelam dah. Betul lah. Kalau abang cakap half Shah Alam tu memang betul lah. That's the fact. Sampai ke Seri Muda Memang Seri Muda tak payah cakap lah. Memang teruk lah. Jadi saya nampak masalah yang berlaku pada malam itu adalah, saya rasa saya bukan nak kata PBT dan sebagainya tak buat kerja. Masa tu ada juga MBSA datang bawa truck, lori, bawa bot apa semua. Yang penting tu adalah nak keluarkan orang kampung untuk keluar, berkumpul di masjid, berkumpul di sekolah rendah, pusat pemindahan sementara. Pusat pemindahan sementara di Padang Jawa lah. Cumanya malam tu saya nampak agak lambat. Saya bukanlah nak kritik atau nak kata PBT lambat dan sebagainya. Tak, PBT still buat kerja dia. Cuma ada benda yang perlu diperbaiki lah. Cuma saya agak, yelah mungkin banjir kilat tu berlaku once in a while lah kan. Kadang-kadang berlaku lah. Dan waktu tu kita kena banyak area affected lah. Tapi saya diberitahu bahawa kawasan Seri Muda, walaupun tidak dalam Parlimen Shah Alam, tetapi beralamat Shah Alam, setiap tahun memang dia akan banjir. Cuma dia orang tak expect yang biasanya dia orang banjir tahap buku lali seteruk macam tu sampai 2 tingkat. So actually kenapa benda tu berlaku dekat situ? Kenapa dia sangat-sangat tinggi? Dia sebenarnya kalau kita kaji balik pada waktu tu kan, apabila saya menganalisa tak ada lah menganalisa, kita baca paper dan banyak perbincangan. Dan saya juga dengan sahabat-sahabat saya kebetulan memang antara first responder yang sampai kat situ. Kita dan sahabat-sahabat kumpulkan kekuatan manpower dan sampai di dekat roundabout Uptown. Roundabout Section 24. 24. Apa yang terjadi pada waktu tu adalah satu bulan penuh air pasang. And then hujan berterusan 3 hari sebenarnya. Jadi hujan daripada KL, daripada kawasan KL, dia sampai ke kawasan Shah Alam, dan kawasan Shah Alam ni lah yang dilempahkan lagi. Dan kawasan Sungai Kelang yang berhampiran Shah Alam, kedalaman sungainya adalah agak tohor atau pencetik. Dan tu menyebabkan air tu melempah masuk ke kawasan kebun bunga. Kebun bunga. Yes. Antara tempat yang paling teruk adalah kebun bunga. Sama teruk macam Padang Jawa di mana dia sampai tu. Dan kawasan-kawasan yang kebanyakan yang teruk ni, contohnya macam Padang Jawa dan tu, dia adalah sebenarnya kawasan kampung. Kampung yang dalam bandar raya. So dia tak ada sistem peparitan yang cemerlang lah, berbanding dengan kawasan seksi 17, 18, 19 kecuali 21, 22, 23, 24 apa semua lah. Betul. Dia tak ada sistem peparitan. Jadi itu yang orang kata perfect storm lah. Banyak case apa tu lah, dan tu kan. Lepas tu lagi satu, saya nak cakap juga sebab kita jadi first responder masa tu, tak adalah kita ada peralatan yang lengkap. Ada sahabat-sahabat yang lain ada kayak, dan kita pun ada kawan yang pergi pinjam kayak Tasik Shah Alam. Betul. Saya ingat. Lepas tu dia soal pemindahan tu satu, dan tak semua masa banjir ingin dipindahkan. Betul. Kalau kita di rumah yang tak pernah banjir, dan kita sebenarnya nak stay kat rumah dan untuk guard kita punya harta benda yang tinggal. Yes, betul. Jadi isu dia bukan semua nak dipindahkan. Dan juga jumlah mangsa pada waktu tu ada sangat tinggi berbanding dengan anggota penyelamat. Berapa anggarannya? Saya ingat dalam 500,000 affected easily. Tak ada masalah. Sebab make sense. Kawasan tu, jadi dengan anggota penyelamat, bila anggota penyelamat masuk, bomba, MBSA apa semua, dia lebih pergi ke arah yang kes kecemasan. Betul. Tapi ada juga kes, contohnya macam contohlah, ni bukan nak cakap lah, pengalaman kita kan menjadi first responder, tak adalah kita acah-acah hero tau. Sahabat ada telefon kan, ni korang dekat ni, kita kat sini, ni apa, suami akak ni tak makan lagi ni. Dia minta makan. Okey lah, tak apalah, tak makan lah.
Okey, awak bayangkan Okey. kat kawasan roundabout Chelsea 24 tu. Okey, rumah dia kat belakang tu je, dekat kawasan uptown dekat depan tu kan. Okey. Belakangnya tu kan. Aha. Macam mana awak nak navigate pergi rumah akak tu tadi dengan keadaan banjir sampai tingkat 1? Oh betul juga, tak ada nombor rumah. Nak Umur- gedang umur macam mana kan? Dia macam hampir tak logik nak sampaikan bantuan tu. Betul lah. Betul lah. So they share number lah. Jadi Memang rakyat Shah Alam sebenarnya tak unprepared. Yes. Bomba unprepared. Betul. Dan juga PBT, MBC pun unprepared. Because tak pernah jadi teruk itu. Mungkin dah ada aset, tapi kekurangannya pada kesediaan. Betul. Dan macam mana nak handle this kind of Pengalaman lah. Pengalaman dan betapa ramainya orang yang bukan nak sekadar dipindahkan. Yelah. Tapi bantuan awal. Diorang tak ada bekalan air bersih masa waktu tu, dan terputus bekalan makanan sebab dapur mereka dah tenggelam. Itu antaranya lah saya nampak. Jadi Jimmy, apa rasa cadangan Jimmy untuk menuju ke hadapan untuk menjadikan Bandaraya Shah Alam ni lebih lestari? Tak, benda tu lestari tu saya dengar kat radio. Saya dengar kat radio, benda tu melekat. So saya gunakan dalam dalam podcast malam ni. Saya rasa persediaan pihak PBT lah. Sebab yelah, siapa lagi nak jaga rakyat Shah Alam kalau bukan MBSA? Yes. Betul tak? Selain kita jaga diri kita sendiri kan. Tapi bila jadi berlaku bencana dan sebagainya, saya nampak sebenarnya pihak PBT yang perlu mainkan peranan. Contohnya buka command center. Cepat, benda tu kena fast, benda tu kena cepat. Jika jadi satu bencana, okey, dah tahu dah kat mana point yang takkan banjir, jadi kat situ kita akan berkumpul. And then kalau kita nak selamatkan orang, apa yang kita kena buat dulu? Bukan kita cerita dari segi aset, tapi dari segi latihan, kesukarelawanan. Macam tu. Betul. And then sebab saya nampak apa yang berlaku pada keesokan harinya, masih lagi orang-orang kampung cuba mengeluarkan penduduk kampung yang lain untuk keluar ke tempat selamat, iaitu di Jambatan Padang Jawa. Sangat chaos. Saya datang naik motor, saya tengok semua serabut dengan motor awak selamat ini. Motor saya selamat sebab motor saya kat rumah kawan saya masa tu. Kawasan tu tinggi pula. Kawasan tu tinggi. Kawasan tu tinggi. So motor saya selamat. So saya pun datang tengok. Yang saya nampak masalahnya adalah communication. Yes. Kat situ ada tentera datang. Memang ada tentera datang bawa bot. Lepas tu ada JPS tak saya ada bawa bot juga. Tapi ada MBSA juga bawa bot, bawa jet ski. Daripada malam tu pun MBSA semua dah ada lah. Cumanya dari segi ada juga orang kampung yang ada sampan yang ada bot. So diorang pun still bantu untuk mengeluarkan lah. So diorang dah dayung angkat orang tua yang ada wheelchair dan sebagainya. Maksud saya kesediaan tu adalah pada contoh tentera datang bawa bot, tapi botnya besar. Macam mana bot nak tu nak masuk jauh? Faham? Dia tak boleh lalu di celah-celah rumah. Itu lagi satu hal. Kalau yang ada enjin, kalau setakat sampan, kita pedal, so tak merosakkan harta benda sangat. Bayangkan kalau enjin berapa horsepower, dia lalu sekali beram habis kereta. Dia ada halangan kereta-kereta yang tenggelam. Ada kereta yang parking tepi jalan, ada kereta tenggelam. So a lot of chaos. Memang sangat-sangat chaos. Saya nampak kekurangannya di situ. Lagi satu, command. Contoh, siapa yang bagi command kat situ? Adakah orang kampung? Adakah tentera? Adakah polis? Atau ada pejabat daerah datang? DO ada turun, dia suruh buat gini. So banyak benda tak teratur pada masa tu, terutamanya dari segi communication lah. Communication. So kalau kita lantik seorang person in charge, dia je lah in charge. Simple. Betul. Itu belum saya cerita pasal pasca banjir. Pasal banjir pun banyak agak miscommunication yang saya nampak. Saya walaupun waktu tu, ketika tu saya duduk dalam rumah family yang kecil lah, yang sepatutnya sewakan kat orang. Rumah saya tu lebih kurang saya ingat 500-600 square feet. 2 bilik, 1 bilik air lah kan. Dekat mana? Dekat Kampung Kuantan tu lah. Naik pun sampai tahap buku lali je. Tapi proses nak bersihkan tu, betul. saya cakap, ya Allah, aku bayangkan rumah saya yang kecil macam tu, dan juga sampai tahap buku lali saja. Pun saya rasa seksa ya amat. Nak hilangkan daki-daki kan, dengan lumpur lagi. Apa semua. Apatah lagi rumah orang yang dah naik tinggi kan, dan juga lebih besar pada rumah saya ketika waktu tu lah. Saya rasa memang kalau boleh kita nak elakkan lah benda tu jadi lagi sekali. Sebab apa? Mungkin
kita dapat tahulah, saya rasa benda ni daripada hati saya lah. Mungkin setengah orang dia sedih pasal kerugian dan sebagainya. Tapi saya ada sesuatu yang saya syukur ketika waktu banjir ni. Adalah penyatuan ketika banjir tu. Everyone works together, tolak tepi kita punya pergaduhan ke apa. We work together. Kita nak selamat time tu. Betul kan? So, jiran-jiran tu bersama. Bersama. Ya, betul. Mungkin sebelum ni kita pun, yelah kita tahu dia jiran kita, tapi kita tak selalu bercakap dengan dia pun. So Tapi bila banjir tu, semua tapi saling tolong-menolong. Betul. Waktu tu kita rasa lah macam ini kita nak pergi berperang aja. Perasaan ni macam kita tu. memerangi banjir. Tapi lepas dah habis tu baru kita menyesal, alamak, bapa ni aku nak kena beli dia. Perabot nak kena ganti. Perabot kena ganti. Masalah perabot satu benda. Masalah lagi yang nak membersihkan tu, lagi-lagi waktu tu ialah saya dengan wife saya. Kan. So nak bersihkan rumah tu, kita orang dua rasa penat sangat. Siapa yang boleh tolong kita waktu tu? Betul. Itu satu lagi masalah, manpower lah kot saya rasa. Manpower dan pasca banjir ya. Betul. Dan awak rasa apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh orang rakyat, oleh PBT, oleh kerajaan negeri untuk mengelakkan kelambu bukan kelambu lain kan. Kelam kabutan. Kekelabutan dah. Kelabut dah. Chaos. Yes. Ya, chaos. Apa yang awak rasa boleh tu? Entahlah, sebab saya tak pandai sangat bab bencana alam ni. Cuma saya rasa saya rasa apa yang warga-warga Shah Alam atau rakyat Shah Alam boleh praktikkan adalah sama macam orang Pantai Timur. Dia tahu tempat dia nak banjir kan. Belajar berenang. Bukan. Dia tahu dia akan banjir. Jadi sebulan sebelum ataupun dia pindah rumah terus. Dia sewa tempat lain dulu. Kalau saya kan, ini saya cerita kalau dekat macam kat kampung saya kan. Apa yang I mean like mungkin JKKP macam tu lah, pengurusan kampung yang boleh buat adalah pertama, saya rasa dah patut diwujudkan sukarelawan lah di peringkat kampung itu sendiri. Jadi bantuan awal apa-apa pun orang lokal atau orang kampung itu lebih tahu di mana rumah yang ada orang tua. Kita dah kumpul database dan sebagainya, dan kita make sure kita punya sukarelawan ni terlatih lah. Betul. Kita hantar pergi kursus dengan bomba maybe. Tak, sebenarnya ni cakap pasal sukarelawan ni. Kita ada badan penyelamat yang sukarela, iaitu JPA. Jabatan Pertanahan Awam. Di Shah Alam tak ada Jabatan Pertanahan Awam. Oh iya ke? Tak ada pejabat. Yang ada pejabat Pertanahan Awam adalah di Kelang saja. Oh, yang dekat apa? Teluk Pulai tu. Saya pun tak ingat lah tempat dekat mana kan. Tapi saya tahu saya tu. So kalau boleh diwujudkan setiap kawasan, bukan setiap section nak ada JPA punya station kan. Dan dia membabitkan anggota, dan dia membabitkan anggota kejiranan kat situ yang menjadi anggotanya, dan dilatih oleh Jabatan Pertanahan Awam untuk apa, first aid kit, betul, bantuan kecemasan, bantuan penyelamat yang biasa-biasa. Dan juga dia bekalkan dengan bot kecil lah. Dan juga kalau ada, bukan pasal banjir, kalau ada kebakaran, dia adalah first responder yang boleh mengurangkan kemusnahan yang dialami oleh mangsa kebakaran kan. Contohnya macam tu lah. Kemalangan pun sama lah. Saya rasa pihak berwajib yang mendengar ni bolehlah ambil kira kita orang punya cadangan. Yelah, betul juga. Ambil kira lah cadangan. Mungkin NBC boleh buat satu section itu ada satu squad. I mean 3-4 section lah. 3-4 section satu squad kan? Betul. Kita combine kan, and then kita buat satu squad sukarelawan. Sebab saya faham bila jadi bencana ni, satu kita tak expect benda tu jadi. Dan saya faham bomber atau JPA atau even tentera sendiri pun mungkin tak cukup tangan. Betul. Mungkin ada tempat lain yang lagi kritikal dan crucial perlu diselamatkan. Mungkin tempat ni ada orang sakit dan sebagainya. Jadi sebab tu untuk bantuan awal tu saya rasa itulah sekurang-kurangnya boleh diwujudkan dulu. Yes. Mungkin untuk penambahan cadangan untuk rakyat-rakyat Shah Alam lah untuk menghadapi banjir. Sebab kita tak tahu, mungkin tahun ni jadi, mungkin tahun depan kita tak pasti. Betul. So mungkin apa yang kita boleh dapat iktibar untuk kawasan-kawasan yang heavily affected, maksudnya yang apa, teruk lah kan. Mungkin mereka boleh consider untuk membeli perabot-perabot yang orang kata kalis, bukanlah kata kalis tapi kalis rindu. Ya betul. Rindu. Saya agak lambat. So orang kata bukanlah nak kata kalis air, tapi at least lah sekurang-kurangnya kan. Sebab saya tahu kadang-kadang ialah kawasan di kawasan kampung, contoh rumah awak ataupun kawasan awak tu, mungkin kebanyakannya untuk jimat cermat mereka beli perabot-perabot yang daripada MDF. So bila kena air kembang atau pakai MDF apa benda nama MDF?
MDF board tu. Maksudnya multi Habuk kayu. density fiber. okey. Aku main tembak je sebenarnya. Oh, Tapi dia adalah habuk kayu lah. Teruskan, tembak. Habuk kayu. So bila habuk kayu ni kena air, dan dia dah tak boleh nak pakai lagi. Betul dia Kan? kembang. Dia kembang. Dia kembang. So itulah makanya So, kalau banjir, kerugian tu. terus buang. Betul, exactly. So So, tak ada mungkin apa- boleh consider sofa ataupun katil yang mungkin base dia adalah daripada besi. Yang macam fabric tu kita boleh basuh, tak ada masalah kan. Okay. So base tu lah. Maybe something yang kita boleh ponder on untuk rakyat Shah supaya tidak mendapat kerugian yang teruk lah. Sebab saya tahu satu rumah 10-15 ribu tak tarik. Kalau rumah lagi besar lagi lah tinggi kos dia kan. Katil, perabot, Sofa, TV, aparatur elektronik kan. Macam awak cakap tu lah. PlayStation. Mungkin diorang kena invest dekat perabot yang tahan air, ataupun diorang kena buat pintu dia tu kedap air masuk sampai certain level. Dia macam Macam mana? dia sebenarnya kalau rumah batu, Okey. kalau kita boleh seal kita punya kereta, kita punya pintu depan, makanya tak masuk. Betul. Kecuali air dah sampai tingkap. Betul. Dia ada sedikit pelindungan lah. Tapi teori tu pun dia agak merisaukan sebenarnya. Sebab kalau kawasan rumah awak tu kedap, daripada pintu awak kedap, awak punya tingkap semua kedap, kan air ni di luar tu makin meninggi kan. Awak tak rasa duduk dalam akuarium ke? Dia at least dia tak mengakibatkan air masuk lah. Oh ya, sekurang-kurangnya ada pencegahan tu lah. Faham. Sebab kita kena tengok kan, kadang-kadang dekat luar negara diorang buat benteng dekat depan rumah diorang. Betul. Saya pernah tengok video kat TikTok. Dia orang buat benteng. Dia buat Tapi benteng. So pasal air kan, tu tak masuk ke kawasan posh rumah kereta dia. Macam tu. tapi dia kalau sekadar paras buku lali macam Okey awak lagi, selesai Atau lah. paras betis masih lagi make sense lah. Paras pinggang dah tak ada. Tak payah. Pakailah Para benteng apa pinggan pun kita tak ada. Jangan kemas. Kemas. Tapi kalau mas kita pindah, kita pindah kan. Makna sempat kan. Itulah kita harap tidak lagi berlakunya lah bencana banjir ni di Shah Alam, dan sampai peristiwa yang menyedihkan dekat dekat Simuda, pasal raya Maidin sampai dipecah. Betul. Oleh Saya ingat lagi orang, berita ni. Orang tu bukan kita nak ingatkan perkara buruk, tapi desperation of orang yang terperangkap dalam banjir ni dan bantuan orang tak boleh makan menyebabkan orang pecah Maidin. Ya. So diorang sebab dia nak beras makanan. Walaupun dekat dalam video tu kita boleh tengok ada yang bersebat benda lain. Saya ingat apa yang dia sebab. Apa dia? Oh, ingat. Saya tak ingat apa tu. Okay. Dia sebab microwave. Astagfirullahalazim. Gambar dia depan sekali dia angkat microwave. Itulah. Kau makan microwave tu. Ada yang ambil kesempatan. Ada yang ambil kesempatan. Ada orang ambil kesempatan, tapi Betul. rakyat ada yang desperate nak sumber bahan makanan sampai tu. Tapi sebenarnya bekalan makanan masuk banyak. Kemungkinan besar tak sampai. Banyak makanan Imam makanan bermasak dan makanan bantuan barangan yang tak bermasak pun ada juga sebenarnya. Saya ada pengalaman untuk waktu tu lah menghantar makanan kan. Yelah, dalam keadaan orang kata desperate, apa yang diberi oleh orang yang membantu, sepatutnya yang dibantu tu perlu hargai lah. Tapi apa yang jadi ketika waktu tu adalah sangat berbeza. Mungkin adalah kerana geografiknya adalah orang Shah Alam. Kenapa? Kenapa? So diorang boleh memilih kan. Oh, kita tak nak nasi lemak. Oh, tak nak nasi lemak. Habis nak chicken chop. Nasi Dia ayam. bukan macam tu lah. Macam tu lah maksudnya kan. So dia masak sendiri. So itulah mungkin ada beberapa perkara yang kita nak sampaikan juga kepada rakyat Shah Alam sekiranya menghadapi lagi sekali banjir ni. Jangan memilih. Satu, jangan memilih sekiranya anda telah pun dibantu, terima sajalah. Okey, yang kedua adalah tunjukkan integriti diri sendiri kan. Janganlah merembat benda-benda. Okey, saya faham kalau orang kata terpaksa ambil makanan. Kita faham. Yes. Kan? Tapi bila awak ambil microwave rasanya Tak, tapi benda ni betul. Ramai orang tak tahu. Betul. Saya ingat. Gambar di surat khabar kebanyakannya gambar Maidin dipecah, orang masuk. Tapi dia ada gambar video yang tak ramai orang publish. Orang tu hebat. dia nak tanya lah, apa jadi dengan orang tu? Tak tahu. Tak tahu apa Saya jadi. ditangkap lah. Nasi ditangkap lah. Cuma saya harap yang buat benda-benda macam tu, sebab saya faham orang Melayu ni walau apa pun jadi dia ada manners. Dia ada budi bicara. Saya bukan nak tuduh mana-mana tapi faham lah. Ya. Kemungkinan besar itulah. Kemungkinan besar itulah. Itulah. Nak cakap ke tak nak? Nak cakap. Warga asing. Kemungkinan warga asing lah yang mengambil kesempatan. Itulah. Sebab saya rasa benda ni pun mungkin pihak berkuasa kena ambil ambil Perhatian, tentang warga asing lah. Sebab
yelah, kita bukannya nak mengatakan bahawa warga asing ni semuanya jahat. Tidak. Tapi kita kena look into beberapa warga asing, adakah diorang layak sebenarnya duduk dalam Malaysia. Maksudnya mempunyai PAS ataupun permit yang sah. Kan? Sebab bila kita bawa masuk mereka ke dalam ni, banyak benda yang kita telah memberikan kepada orang. Subsidi Betul lah. beras, dan gas, kemudian minyak kan. Dulu mereka tak boleh bawa motor, sekarang ni mereka dah boleh bawa motor. So benda-benda ni kena look into, dan hopefully whatever happens next later on, pihak berkuasa tempatan make sure kita dapatlah berikan perhatian pendekatan lebih kepada warga-warga asing ni lah. Betul. Betul ke? Setuju. Okay. So itulah selesai kita masalah banjir. Masalah banjir Yang sebenarnya kerap berlaku di setengah-setengah kawasan di Shah Alam. Yes, okay? betul. Setiap saban tahun, dan juga banjir kilat. Juga banjir kilat pun selalu terjadi. And then dan kita ada bagilah beberapa cadangan. Boleh kalau ada pihak berwajib yang sudi mendengarnya, mana tahu you all yang boleh melaksanakannya. Berbanding rakyat Marhain seperti tiga kami. orang, tiga orang macam kami. Betul. Rakyat Marhain Kita teruskan dengan yang terkesan banjir. yang terkesan betul. Kalau boleh janganlah lagi sekali. Kalau boleh Janganlah. Okey. Kita teruskan lagi dengan Is bagaimana Is? Apa masalah di Shah Alam yang awak rasakan sangat tersentuh di hati awak? Saya rasa Terus Terus. Ke kita nak break kejap? Saya rasa baik kita break kejap kot. Nak break sekejap. Okey, kita break, kita take 5 dulu. Yes. Sebelum kita pergi ke masalah yang kedua, kita nak bagi tajuk awal tak? Kita bagi tajuk awal sikit. Okey. Apa dia? So kita nak bahaskan, kita nak berborak tentang isu masalah penyewaan ataupun pemilikan rumah dan aset di Shah Alam. Wow. Saya rasa macam berat, tapi tak apa, nanti kita ngobrol lagi. Kita akan sambung. Kita break dulu dan kembali sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalinya kita. Waalaikumsalam. Kembalinya kita ke podcast, masih lagi dalam podcast episod yang ketiga. Yes. Di dalam rancangan podcast Marhain. Tadi kita dah bincang masalah banjir di Shah Alam. Banjir. Di bawah tajuk masalah di Shah Alam. Okay? Betul. So kita dah bincang panjang lebar. Terima kasih pun para pendengar dan penonton yang boleh mendengar dan menonton sampai ketika ini. Okey, dan kita teruskan lagi perbincangan ini dengan Is yang akan membuka tajuk pasal isu perumahan, isu rumah di Shah Alam. Okey, so tahun lepas saya pindah rumah daripada rumah kecil yang saya duduk kat Kampung Kuantan, sebab tu rumah family kan. I mean memang tak diduduk pun, cumanya bila keadaan dia macam agak saya dah ada anak. Okey, kemudiannya rumah tu pula 2 bilik 1 bilik air, dan ketika tu mak mertua saya duduk dengan saya kan. So rumah tu terlampau kecil, so we decided untuk kita pindah rumah lah. Okay. So saya cari rumah sekitar Shah Alam sebab saya memang selesa duduk dekat sekitar Shah Alam lah. So bila saya cari, the first thing yang saya jumpa adalah flat PKNS. Dekat mana? Dekat Seksyen 7. Seksyen 7. Okay. So yang buatkan saya stop kat situ, saya memang tak nak duduk flat pun, tapi saya tertekan iklan tu. Sebabkan saya nak tengok, mata aku ni betul ke aku tengok ni kan? Kenapa? Sebab saya nampak ranging di PKNS tu untuk kita sewa rumah di PKNS, flat PKNS tu, Seksyen 7, daripada 1,200 sehingga 1,600. Tinggi lah, mahal lah. Sangat tinggi bagi saya. Sebab dulu saya pernah pada tahun 2020 tak salah saya pernah sewa office di Isovo ICT. Okay. Dan dia adalah duplex. Duplex. Duplex ni saya tak faham. Duplex ni apa maksud? Dia maksudnya dia 2 tingkat. Dia 2 tingkat. Apa tahu pintu belakang dia ke atas? Pintu belakang dia ke atas. Oh my God. Ada 2 pintu. Ya, betul. Apakah beli? tapi okey lah duplex kan. So macam orang kata selesa lah. Dan itu dalam 750 plus square feet lah. Dan waktu tu saya sewa, saya rasa agak murah. Waktu tu saya sewa 1,200 je. Sebulan 1,200. 1,200. Dan dia dekat tengah-tengah, dia dekat ICT. Yes. Walaupun masuk kena bayar parking dan sebagainya, tapi still dekat ICT 1,200. Yes. Kan? ICT kan triangle Exactly. Maksudnya awak adalah kononnya ICT lah duduk di ICT. Tapi bila saya tengok PKNS flat 1,600, Confirm tak ada lift. dah memang tu tak ada lift. Nak beli barang kena angkut pula naik tangga. Lepas tu saya terkejut lah macam kalau PKNS flat pun 1,600, kalau rumah macam mana? Rumah landed lah kita cerita kat kita Shah Alam. Terrace kan.
So bagi saya kalau 1,600 dan kalau kata ada rumah landed 2,000, saya lagi dia tambah 400 saya duduk dekat rumah landed. Betul. So saya agak terkejut kat situ. Dan disebabkan perkara tersebut, saya pun survey ni. Saya jumpa satu di Section 8. Section 8. Di Section 8 Rumah di bawah landed bukit. ke Rumah landed. Okey. 2 tingkat. Old punya building lah kan. Tapi sewa pun dalam 2,000 ke 2,500. So saya rasa macam tak berapa nak berbaloi lah. So saya decided, okay, jom kita tengok ke arah Bandar Bukit Raja ataupun Setia Alam. Okay. So bila ke arah sana, mungkin disebabkan dia agak jauh dengan City Shah Alam. Okay, tak adalah jauh sangat, dia ada akses. Tapi kawasan tu Kawasan baru lah. So rumah kat situ surprisingly pun dia punya flat pun start pada 1,200. Tapi still lagi tak semahal kat Section 7. Exactly. So dia adalah daripada 800 ke 1,200, tengok pada tingkat mana lah kan. Tingkat atas tu adalah dapat 800. Tapi saya rasa up to this date 800 tak ada 900 aku start lah. So apparently saya cari saya dapat sebiji rumah. Alhamdulillah lah. Tapi yang menjadikan tanda tanya kat saya adalah apabila kita punya cost of living, terutamanya saya rasa komitmen saya sebagai yang dah berkahwin dan mempunyai anak. Saya dah ada banyak komitmen ni nak tanggung family saya dan sebagainya. Betul. Sekarang ni komitmen saya yang paling besar adalah bukan kereta. Tapi pada rumah. Betul lah. Pada rumah. Dan kos tu sebenarnya sangat membebankan. Ya, sangat-sangat membebankan. Kenapa? Okey, di Setia Alam ada satu bangunan baru yang tengah buat, Sansuria Forum. Okey. Apartment ke apa tu? Dia kondo. Tapi kecil. Dan saya rasa harga dia bermula pada 290,000 something macam tu lah. Tapi still bulan-bulan lah 1,200 ke 1,400. Okay, faham. Untuk kawasan yang dah lah you tak dapat rumah landed, you ada parking spot you. Yes. And then nak ajak family pun tak boleh, kan? Sebab kecil. 1,200 ke 1,400. Saya rasa benda ni macam terlampau expensive bagi generasi anak muda. Belia terutamanya. Betul. Dan Macam sehingga saya. Macam saya. sebab apa? Saya tengok kalau rata-rata orang bekerja dengan gaji minima 1,500. Okey. Sewa pun lebih daripada gaji minima. Macam mana nak hidup? Itu pertama. Kan kalau kata bujang masih lagi boleh sewa bilik. Betul. Itu Kalau dah pun kahwin. Exactly. Betul lah Is. Gaji minima 1,500. Sewa pun rata-rata 1,500 ke Atas daripada 1,000. Betul. Dan kalau macam saya kan, mindset saya kan, rumah flat tu mestilah murah. Betul. Sebab dia tak ada lift, sebab dia ada tangga je, sebab dia 5 tingkat. So faham tak? Ada kekangan yang macam tu. Dan saya rasa dalam mindset saya tu rumah flat murah. Tapi sekarang kalau rumah flat macam mana yang macam awak cakap harga tadi, then dah tak jadi murah lah. Kita berbalik kepada rumah sewa di kampung, di Padang Jawa contohnya, kan, rumah. Tapi kalau di Padang Jawa berapa ni? Kalau di Padang Jawa, rumah biasanya 2 bilik dan 1 bilik air. Okay. Harganya dah 700-800 juga. Ya, itu yang jadi still agak mahal sebab mahal. kalau 2 bilik 1 bilik air, mungkin pada zaman yang dulu orang kata kalau affordable price mungkin dalam 400-500 tu betul. acceptable lah. Betul. Boleh lah hidup lagi. Ini kalau dah 700, gaji minimum 1,500 dah separuh dah tu. Saya rasa tuan rumah tu dia nak pergi haji balik hari tu. Tapi mungkin para pendengar dengan penonton akan cakap, hey, that's the cost you have to pay when you are living in Bandaraya Shah Alam. Yes, betul. Tapi benda ni sebenarnya tak sihat. Yelah, betul. Apa yang kita nak highlight, benda ni sebenarnya tak sihat. Betul. Sebab rata-ratanya kalau kita tengok dari segi dominos of pricing okay, sebenarnya bermula daripada property. Waimah perumahan ataupun commercial lot. Okey, bayangkan rumah yang kita duduk tu dah mahal. Kalau katalah saya ni peniaga kedai makan, saya nak kena cover cost yang saya duduk kat rumah. Yelah, Saya terpaksa tingkatkan harga jualan saya. harga jualan. Betul. Itu yang utama. So bila saya meningkatkan harga jualan saya, maka awak dan abang Om pun akan affected sebab awak makan kedai saya. Yelah, Betul. Harga yang kita bayar akan tinggi. Akan tinggi dah. Kan? So bila tinggi, katalah abang Om ni dia mempunyai rumah sewa. Dia pun fikir, aku nak kena cover ni aku punya kos makan ni. Kan? Aku naikkanlah sikit. So benda ni takkan settle sampai kiamat. Dia akan increase je. Dia akan keep on rising je. increasing. Dia sebenarnya yang saya lihat, saya mungkin agak faham kalau dia adalah projek-projek baru sebabkan barang besi semua mahal. Tapi yang saya tak boleh terima hakikat adalah pada kawasan perumahan lama. Contohnya flat PKNS tu. Dulu dia orang beli berapa? Kita bukannya nak katakan itu hak dia orang. Betul. Tapi it starts from there.
Kan? Okey, sekarang ni saya meniaga di area Shah Alam. Okey, masalah dia adalah saya tak dapat nak cari pekerja-pekerja yang boleh orang kata yang mengikut bajet company saya. Okey, contoh saya nak cari orang yang bekerja gaji 2,500 pun agak susah. Sebab apa dia fikir, aku nak kena sewa rumah 1,500. Aku ada 1,000 je nak makan ni. Betul lah. Kos sara hidup even dekat Shah Alam pun dah tinggi macam KL sebenarnya. Exactly. Betul. So saya rasa benda tu akan jadikan ramai usahawan-usahawan ni dia loncat ke tempat yang berbeza. Contoh saya terpaksa buka di Kelang sebab sana kos dia slightly lebih murah. Dan gaji bekerja kita boleh bayar rendah. Boleh bayar rendah sikit. Bukan kita nak bayar murah. Mungkin setengah orang salah faham. Kita bukan nak bayar murah, kita nak bayar mahal. Tapi at the same time kita kena tengok dengan the current economy, demand and supply. Benda tu kita kena factor in. Sebab kalau kita bayar gaji dia tinggi sekalipun, tapi kalau kita hanya boleh bayar untuk 3 bulan, Buat apa? buat apa? Tak guna tak? Dan company pula startup. Exactly. Lagi satu kan? Lagi susah. Lagi susah. So bila saya tengok lah, saya rasa benda ni sangat-sangat bagi efek yang berat kepada warga-warga Shah Alam. Sebab tu kita tengok kita mula tengok the rising trend di mana mak ayah, anak yang dah berkahwin, dan ada juga yang cucu duduk sekali yang satu rumah krem di Shah Alam. Betul lah, wujud. So, boleh jadi tak? sebab jadi tak? sahabat baik saya sendiri dalam keadaan tu. Dia adik-beradik pula, saya tak tahu 4, 5, 6 orang lebih kurang macam tu. Terpaksa lah krem. Kan duduk di section 4 terpaksa lah krem. Kesiannya. Dia sebab nak menjimatkan kos kan? Menjimatkan kos, yes. Bukan tak mampu sangat lah. Bukan tak mampu. Even kalau dia pergi sewa rumah dekat luar pun, dia efek pula dekat dia. Betul, exactly. Lagi-lagi ialah mungkin bagi saya, orang yang berniaga, saya mungkin mampu untuk sewa rumah. Tapi mungkin untuk orang yang bekerja gaji 2,500, katalah dia ada pasangan, gaji katalah 1,500. So total household punya income baru 4,000. Kan? Tolak EPF semua tinggal 3,000 lebih. Sewa pula rumah di PKNS flat, PKNS H7, 1,600. Masak dah tinggal? Masak Separuh dah. Balance tu tak ada. Nak sewa kereta, nak apa, belum benda-benda lain, bulan-bulan belanja kereta lain, belanja lain lagi. barang dapur lagi. Betul. So Saya nampak kenapa terjadi ni kat saya tuju lah pada saya punya penelitian saya. Bukan teliti lah. Observe lah. Teori saya lah. Teori lah. Rumah sebab dekat situ tuju flat, dia ada 2 jenis rumah kat situ sebenarnya. Rumah kos rendah dan kos sederhana. Okay. Dan itu merupakan rumah yang tahun 1990-an yang last dibangunkan oleh PKNS. Dan lepas tu tak ada dah. Apa terjadi? Memang dah beli murah. Orang yang owner kat situ beli murah pada waktu tu. Dan bila dah tak ada yang baru, rumah kos rendah dan kos sederhana dah tak ada baru yang Shah Alam, yang lain semua kos tinggi. So rumah tu pun dah jadi kos. Diorang tak rasakan ini kos tinggi juga. Itu yang jadi macam tu. Faham? Dia mungkin dilihat juga pada segi demand and supply kan. So supply mungkin kurang, so demand pula banyak. Tapi saya berpendapat macam ni lah. Mungkin teori saya pula adalah kerana orang terkesima dengan sifu-sifu kat luar sana. Sifu apa? Sifu-sifu Property. property. Property guru. Guru-guru property yang katakan property ni adalah investment. Yes, betul, dia adalah investment. Kita faham. Tapi apabila you buat sesuatu benda, memang itu hak you. Tapi bila you buat benda tu dengan keadaan bagi saya menzalimi lah. Kan, menzalimi sebab kau tahu kau beli murah loh. Kan? Dan jangan cerita tu je. Rumah-rumah Selangorku di setiap alam sekalipun, ada orang yang dah beli, dah lah disubsidikan oleh government. Dapat harga murah. Bayar mungkin 300-400 sebulan. Sewakan pula dengan harga 700-800 ataupun 1,000 sebulan. Jadi nampak tak, kadang-kadang yang dapat benda tu bukan orang yang memerlukan, tapi orang yang terlebih. Memerlukan dan exploit. Exactly. Betul. So benda ni saya rasa, pendapat saya lah, mungkin nanti Jimmy pun boleh kongsikan. Saya rasa kerajaan mungkin untuk kos-kos rumah rendah ataupun sederhana ni perlu memberikan penelitian yang lebih ketat. Saya pun faham, saya adalah orang yang tak layak untuk membeli rumah Selangorku. Saya faham. Dan saya rasa kalau saya dapat sekalipun, saya rasa benda tu macam saya mengambil hak orang. Awak rasa macam tu kan? Saya rasa macam tu sebab benda tu yang tak sepatutnya kan? Ya, macam anaknya pula kan. Kalau bahasa kasarnya. Staff saya, salah seorang staff saya lah. Usia dia saya tak ingat 22, 23. A guy lah kan, lelaki So dia duduk dekat kawasan flat di Jalan Kebun. So saya tanya dia apa keadaan family dia. Dia bergaji 1,700 lah dengan saya. So tanya apa keadaan family dia. Kata family dia duduk adik-beradik 4 orang, mak ayah, so total 6 orang dalam satu rumah flat.
So Rumah flat berapa bilik tu? tak silap saya 2 bilik 1 bilik air macam tu. 2 bilik 2 bilik air ke ataupun inilah. Tapi again benda tu saya faham tau macam mana nak kata. Sampai kadang-kadang saya rasa kesian betul kat dia. Nak tambah gaji dengan keadaan ekonomi sekarang, sales pun tak berapa nak sakit. Ada kali saya kena top up. Tapi tak dinafikan lah. Sekarang ni memang ramai yang mengadu. Bukan dekat kita lah kan. Kita pun dalam bidang ni juga, dalam bidang perniagaan juga. Kita nampak bahawasanya ada berlaku kelembapan ekonomi pada hujung tahun ni. Betul tak? Betul. So dah ditambah dengan tu, dengan cost of living pun mahal dan tak terkawal, dan orang exploit kemudahan-kemudahan yang sepatut diberikan kepada orang yang memerlukan. Dia jadi benda tu tak tu. Kerajaan akan declare, kata kita buat rumah Selangorku apa semua. Dan pastinya rumah Selangorku punya jumlah berbanding dengan rumah kos tinggi lagi banyak kos kos tinggi. Jumlah unit yang dibina. Betul. Jadi tak boleh nak menampung. Saya agak risau bila kita lihat saya compare dengan Korea lah. Korea kalau you tengok dia punya intern pun ataupun practical, gaji dia besar kalau kita nak convert to Malaysia. Tapi cost of living dia sangat-sangat besar, dan terutamanya adalah kerana property. Kalau pergi ke sana kan, ataupun tanya orang di sana, memang nak dapat landed tu orang kata memang payah. You boleh lupakan lah. Jutawan lah, lebih daripada jutawan. Mungkin lah something like that. So you hanya boleh duduk di kondo ataupun apartment, which is bagi diorang tu adalah normal for them. Tapi ada antara diorang yang duduk kind of flat dekat sana, yang keadaan dia sampai bilik terlampau kecil. Terpaksa because itu je yang ada. Itu je yang diorang mampu. Dan ini adalah kerana property punya price terlampau tinggi. Tapi mungkin di Korea keadaan dia berbeza, sebab penduduk dia ramai, tak cukup dengan tanah yang ada. Kepadatan. Di Malaysia ni pula lain. Kalau awak tengok, awak pergi ke property ni semua, ada je banyak rumah yang tak boleh nak jual. Dekat kawasan Ecuador contohnya. Masih kosong lagi. Masih ada yang kosong. Tapi rumah kos tinggi. Kos tinggi lah. Itu yang kita pelik kan. Kadang Selangorku belum piling dah habis lah. Dah habis lah. Baru umumkan dah habis. Kalau cerita pasal ni kan, saya ada satu pendapat 20 sen macam biasa. Jangan. Setiap pendapat tu tak bernilai 20 sen. Tak bernilai 20 sen. Tapi 20 bilion. Wah. Okey, saya rasa macam ni. Sebenarnya di negeri Selangor lah sekurang-kurangnya. Sebab kalau kita nak cerita saya nak bagi cadangan ni kepada kerajaan macam jauh sangat. Cuma di negeri Selangor, saya rasa kerajaan Selangor apa yang dia boleh buat adalah saya nampak masalah ni berlaku pada golongan muda. Sebab apa? Bukan nak cerita golongan yang lepas daripada golongan muda atau golongan belia ni tak susah. Still susah. Dah ada anak 2, 3 dan sebagainya. Masih tak ada rumah sendiri. Tapi crucialnya adalah pada golongan muda. Mungkin dia boleh dibuat pada golongan itu dulu. Apa yang saya suggest adalah macam ni. Untuk orang yang bekerja dan tinggal di bandar, terutamanya golongan muda, perlu diberikan satu allowance khas untuk diorang. Allowance tu hanya untuk rumah sahaja. Instead of bagi bantuan sara hidup macam tu. Instead of bagi bantuan sara hidup, kita boleh dapat daripada kerajaan persekutuan. Tapi untuk golongan muda di Selangor khususnya, saya rasa macam tu state government boleh buat. Untuk menampung sekurang-kurangnya half daripada sewa rumah. Idea yang menarik dan tak pernah didengari. Half daripada sewa rumah tu. Kan? Sebab kalau kita bagi cash, diorang boleh beli. That is bantuan sara hidup, apa benda macam tu lah. Yang ini satu jenis bantuan hanya untuk golongan muda untuk bayar sewa rumah. Kalau dia ada rumah sendiri, dia tak dapat. Tapi saya mungkin berbeza pendapat lah. Sebab kalau kita nak buat macam tu, ada orang sewa rumah dia RM3,000. Dan saya rasa saya pun sendiri boleh exploit. Saya beli satu rumah, saya sewakan katalah kepada Jimmy, Mi, saya sewakan kat awak RM7,000. Kan? So sebenarnya awak perlu bayar kat saya RM1,000 je. So RM7,000. Konon-konon awak bayar saya RM3,500. Tapi kita dapat claim separuh tu RM3,500 daripada kerajaan negeri. So daripada profit tu, kan, saya ambil portion tu, Jimmy boleh ambil portion dia, dan kita boleh exploit belakang situ. Faham? Kalau macam tu kita tetapkan minimum lah. Mungkin kalau ada betul, government bagi siapa yang nama dia berdaftar dengan sewa rumah, dengan sewa rumah, so government bagi 500.
Dan mungkin 500 tu tak bagi kat dia, tapi bagi terus kepada tuan rumah. Mungkin jika diperhalusi lah. So daripada 1,200 sewa rumah flat dekat Seksyen 7 tadi, daripada 1,200 tolak 500 tinggal 700 je dia bayar. Saya tak suruh dia buat dekat semua golongan. Tak, saya nampak golongan muda yang baru kahwin, yang kebanyakannya, saya rasa 90% orang muda ni dia akan sewa. Tak mampu pun, gaji masih lagi tak mampu nak beli rumah kos rendah pun tak mampu. Tapi saya lebih ke arah setiap golongan muda belia tu terus memiliki rumah. Kalau nak terus memiliki rumah, then state government lah yang kena Perhebatkan rumah kena selama perhebatkan. Cumanya saya faham sekarang tanah mahal. So that's why dia orang lebih fokus kepada rumah-rumah yang mahal. Okey, betul. Macam tu. Sebab tanah mahal, sebab kita dekat city center lah. Okey. Dan isu dia sekarang, kita tak menggunakan kawasan tu dengan baik. Betul. Kawasan luar bandar, contohlah di kawasan macam Tanjung Karang. Tanjung Karang apa Di ni Teluk Pali Megarang. Teluk Pali Megarang, kawasan yang berhampiran dengan Shah Alam. Kita cakap pasal Shah Alam dan kawasan sekitar-sekitarnya, outskirt dia, outskirt Shah Alam. Kalau ada sistem jaringan pengangkutan yang mantap, orang belia boleh duduk di kawasan outskirt dan dan bekerja di kawasan pusat bandar. Betul. Dan dia terus macam sangguku, okey, you dah lepas umur 21 tahun, dah ada caruman kira ber-SP, dah boleh beli terus automatik. Tapi rumah minimum lah, 3 bilik apa semua. Jadi memang macam terlampau banyak rumah yang diperlukan. Tapi hasilnya bila rumah lebih banyak, maknanya orang dah ada tempat tinggal sendiri dan pembinaan keluarga tu lebih mudah dan tak semak kepala dan tak ada lagi berlakunya masalah sosial berlaku akibat kebaratan rumah. Macam jadi dekat bandar Kuala Lumpur. Maknanya remaja tak nak duduk kat rumah sebab rumah dia orang terlampau padat, tak kondusif. Jadi walaupun nampak macam kita orang ni cakap terlampau utopia, terlampau dreamy lah, terlampau tu kan. Tapi bila benda ni kerajaan negeri dan kerajaan pusat tak bekerjasama dan tak ambil kira, pembangunan sesebuah negara itu dah parlimen baik pula. Pembangunan sebuah negara tak akan terbantut. Kita balik kepada Marhain. Pembangunan negara tu saya rasa terbantut. Sebab masalah banyak untuk orang tu bekerja secara efektif. Dia jadi masalah. Aku punya rumah ni lah, aku nak bayar dapat gaji banyak ni, dah separuh nak kena bayar dekat tu. Kalau sewa pun, tuan rumah sewa pun dah satu rumah tu sampai 10 orang. Terlampau padat kan. Memang jadi isu lah. Bulan lepas saya baca surat khabar kan. So jaringan dia kita kena perancangan bandar di Malaysia ni harus diteliti lebih mendalam. Saya sebenarnya setuju dengan apa Abang Om cakap. Sebab kalau kita tengok rumah-rumah, contoh rumah Selangorku, dia punya bayaran bulanan tu agak rendah lah. Agak rendah. Sama juga dengan di KL rumah WIP dan sebagainya, betul, agak rendah. Kalau awak nak compare, contohnya awak perlu bayar 300 atau 400 sebulan, mungkin rendah lagi sebenarnya. Tapi kita cerita ada very high cost lah, 300 ke 400. Untuk pengetahuan awak, sewa bilik dekat Shah Alam ni rata-ratanya atas pada 500, saya tak jumpa lagi bawah pada 500. Ya ke? Baru sewa bilik. Baru sewa bilik. Saya tak jumpa lagi bawah pada RM500. Tapi betul lah. So you just imagine, kalau you, contoh macam Jimmy belum kahwin dan bergaji minimum, contoh ya, 500 you dah bayar kat rumah, you tinggal 1,000. Bayar motor 300. Bayar motor 300, tinggal 700. Telco 100. Okey, kan? Itu tak cerita wifi, Wifi. Makan minum lagi. tolak tepi lah kowe. Tapi makan so bila itulah saya cakap, sebenarnya yang utama terjadi kat kita, kenapa kita rasa terlampau sempit. Betul beras naik harga. Mungkin ayam pun kadang-kadang naik harga, itu barang basah this and that. Tapi sebenarnya yang kita betul-betul terkesan adalah harga sewa ataupun harga pemilikan perumahan. Betul. Setuju. Kemudahan asas. Kemudahan asas. Kemudahan asas. Betul lah. Kalau tak ada kereta, tak ada motor, yang penting ada rumah. Betul. Betul tak? Macam tu kan. Sebab kereta, you ada alternatif untuk beli cash walaupun kereta iswara lama. Yes. RM2,000, RM1,000, asalkan you boleh jalan. Boleh naik public transport. Betul. Kalau tak ada motor. Tapi masalahnya mentaliti kita kat Malaysia, kita harus berubah. Tak perlu lagi bila kita keluar ke alam pekerjaan, benda pertama yang kita beli adalah kenderaan. Betul. Saya setuju. Kita dah alami apa-apa bandar, bila perayaan nak balik kampung, nak raya, jam. Takkanlah contoh Lebuh Raya Utara Selatan nak buka 6 lane sebelah. Dah tak logik lah. Betul. So, Shah Alam pun sebenarnya makin teruk jam sekarang. Kita ada infamous traffic light berapa? Traffic light 199. Yes. Sebab bagi saya, yelah, benda ni mungkin
berkaitan dengan perancangan kewangan dan sebagainya kan. Sebab saya setakat ni saya tak tahulah, mungkin belum rezeki ke apa kan. Saya tak pernah beli lagi kereta dengan loan lagi. Saya tak ada peluang lagi. Tapi saya berpeluang memiliki kereta dengan cash. So saya rasa tak membebankan saya. Sebab apa? Saya bulan-bulan komitmen saya yang mungkin kereta saya tu mungkin berharga 2,000 di luar. Saya dah dapat jimat 2,000 tu. Faham? Tapi masalah sekarang ni 2,000 tu pergi kat sewa rumah pula. Tapi bayangkan kalau rumah tu saya dah milik. So saya dah tak payah. Basically apa je yang kita perlukan. Saya rasa kalau saya bergaji 1,500 pun, rumah dah ada, kereta dah ada, tolak tepi cukai pintu apa semua tu, saya rasa 1,500 is good enough. Betul. Kan? Tapi itu lah, macam cadangan Jimmy tadi, instead of bagi untuk disewa, subsidi kerajaan tu perlu dibagi kepada pelia untuk membeli rumah pertama dia mereka. Itu betul ke? Kalau even kan state government, kerajaan Selangor memang ada buat yang macam tu. Kita boleh mohon untuk rumah pertama, so dapatlah rumah Senangku. Tapi kalau kita dah ada rumah lain, kita tak dapat beli. So, Betul. state government dah buat lah. Perlu diperhebatkan sebab kadang-kadang isu dia orang tak nak beli rumah yang kerajaan bagi ni sebab kawasan ni tak strategi. Betul lah, mungkin dia jauh nak travelling. Memanglah ada yang demand kan, nak tengah-tengah dekat sebelah komplek PKNS rumahnya. Kalau Senangku kan sebelah PKNS kan. Tapi bagi saya, kalau dah ada kawasan dekat Jarum sekalipun, ataupun di kawasan Kuala Selangor, Tanjung Karang sekalipun, kalau kawasan di situ pastikan ada jaringan pengangkutan awam. Boleh berulang ke sebab di bandar-bandar maju di Jepun, kadang-kadang sebab saya ada rural area pun dah ada kereta api laju kan. Kereta api laju betul. Benda biasa, orang duduk dekat Melaka, kerja dekat KL, benda tu biasa. Tapi itulah saya rasa mentaliti kita orang Malaysia lah kan. Kita sentiasa very demanding lah sebenarnya. Kita tak mampu tapi kita nak benda tu fits our taste. Kita minta ikut tekak. Bagi saya, walaupun dekat Jarum ke, dekat Batang Kali ke, Batang Berjuntai ke. Betul. Okay. Bestari Jaya. Bestari Jaya. Oh, Berjuntai dia drop. Okay. Bagi saya, as long as katalah itu rumah Selangorku dan murah, dan daripada you tak ada rumah, you beli je rumah itu. At least apa-apa jadi you ada tempat bumbung untuk berteduh. Kan? Betul. Daripada you nak tunggu dekat sebelah KLCC bina rumah Selangorku ke rumah WIP, memang tak. Kalau saya pula fikir, kalau saya personal opinion lah, saya lebih fikir kepada selesa. Yang penting bukan saya selesa, tapi keluarga saya selesa. So that's why saya keluar daripada rumah tu, saya sewa rumah sendiri. Kalau saya punya pemikiran macam tu lah. Yang penting selesa, family saya selesa. Saya pun okey, Alhamdulillah, mampu untuk sewa rumah sendiri di Shah Alam, pinggir Shah Alam, pinggir. Belum pergi dalam Shah Alam lagi. Dalam Shah Alam lagi. Macam tu lah. Saya rasa yang penting apa yang orang muda kena fikir sekarang, satu lagi adalah ni lah, keselesaan lah. Bukannya kita nak demand, aku kena duduk kondo, aku kena duduk rumah terrace landed, macam tu. Bukan. Kalau kau mampu, then go ahead kan, silakan. Tapi lebih kepada keselesaan. Bukan nak cakap rumah yang kerajaan negeri Selangor ni buat tak selesa dan sebagainya. Tapi kepadatan dan juga environment di tempat itu mungkin menyebabkan mereka tidak menyewa kat situ. Betul, boleh jadilah kan. Boleh jadi juga kerana itu sebabnya. Cuma bagi saya lah, kadang-kadang bila kita terdesak ni, kan, apa yang orang berikan, terembat lah. itu kita terima. Sebab you can only demand bila you mampu. Betul. Bagi saya lah kan, dia sama macam pengemis kan. So kalau tak adalah saya nak katakan rakyat ni pengemis kan? Rakyat ni pengemis tidak. Tapi saya bagi contoh. Kalau seorang pengemis, kita nak bagi dia 10 sen ke 5 sen ke, itu adalah hak kita. Takkanlah kalau you bagi dia 10 sen, oi, bagilah aku 100. Apa kita rasa? Kita rasa sepak kat dia ni lah. Aku bagi something kan. So beggars cannot choose. Betul. Dalam kata tu lah, dia bukan kasar lah, tapi saya rasa kita kena ubah mentaliti. Sebab kalau kata saya sekarang ni mampu, tapi kalau saya diberikan rumah Selangorku, dan katalah orang lain tak nak, kawasan jauh, tak apa, saya ambil. Betul. As long as keluarga saya ada bumbung untuk berteduh, dan saya mampu bayar bulan-bulan setakat 200, 300, 400, so saya boleh bayar. Betul. Itu pendapat saya. Dan dia bukan kita nak salahkan, nak berpolitik
pula nak menyalahkan kerajaan negeri saja. Yelah. Developer pun kena ambil peduli benda Betul, ni. Kan developer dan pihak swasta pun kena ambil isu ni. Dan kerajaan yang sebenarnya jadi peneraju utama. Betul. tak? Dia yang decide. Dia yang decide polisi-polisi ni dan dia bentuk. Apa yang kelakar adalah kontraktor selalu cakap margin diorang tak besar. Tapi dalam waktu yang sama nampak juga Alphard keluar. Ya, Sekarang peti ais tu bersepah-sepah kat jalan. Tak, kadang-kadang kita barang besi mahal, sebab tu kita kena letak harga sekian. Kita tak mampu dapat Kita tak rumah mampu, murah. kita tak mampu dengan, tapi kau keluar peti ais besar. Betul. Dan satu lagi fakta, tak pernah lagi kawasan rumah mampu milik, perumahan mampu milik dah siap dan tak habis jual. Betul? Betul. Kawasan perumahan yang harga tinggi, siap silap 70% masih lagi tak terjual. Masih lagi tak terjual. Kawasan rumah itu. Jadi kerajaan have to look into this dan jadi lead untuk membentuk polisi baru, dasar perumahan baru untuk negara, especially negeri juga, dan especially untuk dekat Shah Alam ni, dan jadikan Shah Alam ni sebagai model. Dan jadikan tu sebab kita peniaga-peniaga macam perlukan tenaga pekerja. Kita perlukan tenaga pekerja dan kita nak menggajikan orang tempatan, tapi orangnya tak ada. Orang kata contoh, kalau kita nak ambil orang daripada Kuala Selangor nak kerja di sini, Pun kena ambil hostel. dia kena ambil hostel. Dah hostel kalau biasanya kalau ada company yang provide hostel. Kalau provide kata I bagi you gaji 2,500 3,000 you tu ni. Tapi dia sendiri tengok rupanya cost of living tinggi sebab dimakan oleh cost of Dominus renewal. effect tu lah. Dominus effect tu. Saya pernah di-approach oleh satu perbadanan lah yang membuat perumahan, dan dia adalah perbadanan saya rasa kerajaan negeri lah. Saya tak nak sebut tapi mungkin boleh guess lah. So what happened at that time, dia orang panggil saya, Cik Skandar, kita ada masalah. Kita buat rumah mahal di outskirts area. Saya tak ingat area mana sebab benda ni adalah 2-3 tahun lepas lah. Macam mana kita nak jual benda ni? Banyak sangat projek ni. Itulah pasal. Siapa tak ingat? Macam mana kita nak jual rumah-rumah ni? Sebab kita ingat benda ni boleh jadi retirement home di mana orang boleh enjoy beli rumah mahal di luar bandar. Faham. Saya cakap dengan diorang, dalam ekonomi sekarang dan juga dengan keadaan orang kita, orang Malaysia ni, siapa nak spend over 1 million dekat tempat yang nun jauh di tempat jin bertendang? Betul juga. Dia market benda nature tu. Healing tu. Betul. Tapi sebab tu Tapi saya orang cakap still tak nak beli. Still tak nak. Sebab Yeah. you buat benda tu mahal, disebabkan apa? You nak ambil nature apa semua. Masalah dia, orang ada better choice. Betul. Di sini sama je harga. Dan kedua, you duduk sekarang ni pening kepala, macam mana aku nak jual rumah ni? Sedangkan kau patut tengok dulu kepadatan penduduk yang mana paling banyak. Kalau you tengok hierarki sekalipun, kita dah ada classification dah. Yalah. B40 40%, M40 40% dan D20 20%. Kenapa engkau tak pergi target dekat market yang 20% ni? Betul. Kan sedangkan kau adalah perbadanan kerajaan. Kau target yang dekat 40% ni. Exactly. So, dan masalah dia sekarang ni, kita punya classification B40, M40, T20 tu dah tak valid dah. Dah tak valid. Bagi awak dah tak valid. Bagi saya dah tak valid dah. Saya rasa kalau nak kata B60, Apa? mungkin M30 dan juga T10. B60 60%, lepas tu M30 30%, M30 30%, T20 dan T10. T10. So Betul lengkap 100% tu. Yalah, betul. yang paling ramai tu adalah golongan yang B60. B60. Ya, rumah baru. Betul tak? Kalau contoh you ada satu market yang besar, dan you tahu kalau aku nak buat untung, baik aku kejar market yang kecil, Market yang besar. nilai kecil tapi volume yang banyak. Yes. Itu lebih mudah dijual. Sebab dia yang boleh membeli ni adalah bukan saja B60 tu, Yes. M30 tu pun boleh beli, T10 tu pun boleh beli. Tapi tak boleh. Nanti dia exploit. Betul. Cuma saya just nak cerita dari segi logik bisnes lah. Tapi sekarang ni engkau dah kejar, kau dah tutup kau punya market dengan fokus kat 10% je. Jadi confirm yang 60 dan 30% ni tak boleh beli. Dan masalah dia adalah 10% ni semua kan nak beli rumah kau. Yelah. Betul. Kalau diorang ada choice beli rumah kat bandar, baik diorang beli kat bandar. Exactly. So itulah jadinya apabila developer romanticize penjualan margin yang besar. Yeah. Yelah. Betul. Betul. Dia nak cepat untung. Lepas tu hasilnya tak terjual juga. Hasilnya tak terjual. So Panjang. macam mana? Panjang ceritanya perumahan ni. Belum cerita jam tu. Belum cerita jam lagi bersama. Asalnya masalah Shah Alam ni kan, sebenarnya kita akan buat siri-siri kedua. Dia dah episod dia macam ni, dia episod dan siri.
Okay. So kita akan bincang lagi masalah Shah Alam di episod lain yang akan datang. Yes, Okay. kita identify lagi, observe lagi Identify apa lagi, masalah dan Shah Alam. sebenarnya kita dah tahu dah. Sebenarnya kita dah tahu mungkin longkang. Masalah Longkang, kemudahan pengangkutan awam, transportation, mana? jalan berlubang, dalam berlubang, macam-macam. macam-macam hal lah. Tapi bukanlah nak kata kita ni supaya benda ni diambil kira dan diperbaiki. Itu je niat kami baik. Betul lah. Kita tak nak menghukum siapa-siapa. Betul. Kan siapalah kami nak menghukum orang pun. Betul. Yang paling dapat manfaatnya tu rakyat Shah Alam juga. Yes, itu yang paling penting. Betul. Setuju? Tu for better Shah Alam. Wah. Dia macam kempen lah pula. Okey, itu saja kita punya perbincangan. Terima kasih kerana menonton sehingga ke saat ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Jangan lupa komen. Kalau you rasa ada pendapat korang yang perlu diletakkan dan itu kita akan baca dan kita akan bincangkan balik. Jangan komen dekat di bawah. Betul. Dan kita Komen je. Jangan malu-malu. Dan episod pertama dan episod kedua yang sampai-sampai komen kami sangat bahagia. Terima kasih banyak-banyak. Betul. Kalau ada nampak masalah-masalah yang kat Shah Alam, ada masalah yang kat Shah Alam yang boleh nak share, nak luah. Mungkin rumah saya banyak tikus atau rumah saya banyak ular, boleh je komen kat bawah. Banyak ular banyak tikus boleh tahan lagi. Saya tak tahu lah. Contoh lah. Mana yang lalu? Banyak yang lalu. Okey. Apa yang lintas kan? Apa yang lintas? Yes. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton podcast Marahin episod yang ketiga. Hingga kita bertemu lagi ke episod yang akan datang. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.